أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan semua muslimin muslimat sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat kita meneruskan lagi sesi kuliah Maghrib perihal dosa-dosa besar. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat membuat persiapan diri dengan ilmu yang kita tahu, dapat kita amalkan dan dapat kita menjaga satu private dia panggil protection untuk kita tahu benda ni, kita usaha tinggalkan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya suka mulakan pada perjumpaan pada sesi kuliah pada malam ni dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut hadis yang ringkas, hadis yang famous, yang masyhur di kalangan kita semua, yang tuan-tuan semua sedia maklum, yang kita hari ni tuan-tuan kebetulan Terengganu dalam seminggu ni Allah uji dengan bukan setakat COVID yang meningkat saban hari, tapi juga kita di Terengganu diuji dengan, khasnya di Kuala Nerus lah, diuji dengan air. Jadi tuan-tuan, kita lihat semua ujian-ujian ini nak melihat sejauh mana kita dengan Tuhan, sejauh mana kita ni beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadis yang riwayat Muslim menyebut ajaban li amrin muslim. Ajaban, alangkah ajaibnya perihal orang-orang muslim. Ajaib sungguh. Nabi sebut ajaibnya orang muslim ni, apa jua yang Allah Taala uji ni baik bagi dia. Pelik sungguh. Ajaib sungguh orang muslim ni. Orang muslim yang beriman. In asabahul syar sabar. Saya tak jumpa hadis ni, lupa lah. Cerita bagaimana akhlak orang muslim diuji dengan apa jua kebaikan, apa jua rintangan, dia akan bersabar. Wa in asabahu syar sabar. Kalau diuji dengan penderitaan, dia akan sabar. Diuji dengan nikmat, dia akan syukur. Ini dua benda yang kita nak mulakan kuliah pada pagi ni, pada malam ni, bahawasanya kita orang muslim hari ni jangan kita rasa Allah sudah jatuh di timpa tangga. Ada peribahasa kata tak, dah jatuh timpa tangga. Memanglah, adalah kita dengar hari ni tak, COVID lagi, air pula dah. Jadi kita rasa nak mengeluh. Sikap mengeluh ni bukan satu benda yang baik, tuan-tuan. Setiap benda yang Allah Ta'ala uji ni, nak tengok sejauh mana kita nak pandai menanganinya. Menanganinya, usaha. Bukan tawakal tu, kena ada usaha, kena ikhtiar. Tuan-tuan, dalam hal-hal begini, manusia ni akan diuji. Sama ada kurang harta, kurang anak-anak, kurang segala kasih sayang sebagainya. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dalam surah Al-Mulk. Maknanya setiap manusia akan diuji. Bukan manusia saja, semua makhluk diuji. Bukan kita hari ni yang bergelar manusia. Haiwan pun terkesan dengan ujian-ujian kurang air ni. Jadi ala kulihan kita selaku orang mukmin kena redha, kena bersyukur dan kena berikhtiar. Tuan-tuan, hari ni bila mana sebut di kawasan Kuala Lumpur tidak ada air, hingga kan ada usaha macam-macam dibuat. Bantuan-bantuan diberikan, orang yang sanggup tawarkan homestay dengan harga murahnya, kemudian boring air hingga
Allah nak uji sampai tahap jumpa air yang comel. Ni lah. Kalau tidak tak jumpa. Ada orang temu air galian di bawah bumi yang comel. Mungkin lepas ni tak tahu. Wallah alam jumpa benda lain. Tak. Mungkin ada hikmah yang tersirat. Subhanallah. Benda ni kita tak tahu. Tak. Jadi maknanya kita kena redha dengan apa yang Tuhan bagi. Kena ambil sikap. Berusaha. Tabah dan bersabar menghadapi segala ujian. Tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian, tajuk kita pada siri ini, dosa besar yang ketiga, iaitu as-sihr. Sihir ni, tuan-tuan sedia maklum, bahawasanya kita ni, manusia ni sejak daripada, bukan hari ni, zaman-zaman Nabi dulu. Tak? Sebut sihir terkenal lah. Ada cerita yang sangat menarik, cerita bab sihir ni. Iaitu kisah di zaman Fir'aun dulu. Sehingga kan kita dapat tahu kerjaya sihir ni sampai diwarisi. Sihir ni. Kita ingat ke zaman dulu je. Rupanya zaman ni pun orang guna sihir-sihir ni. Tak? Jadi kita akan kupas pada malam ni insya-Allah siri yang ketiga, siri yang ke-9. Besar-besar yang ketiga as-sihru. Tuan-tuan, as-sihru ialah alif lam syamsiah. Nak khabar min haisul lughawi. Dari sudut bahasa, as-sihru alif lam syamsiah, bukan alif lam qamariyah. As-sihru. Kemudian alif lam sin ha. Ha yang pedas, ha besar. Bukan ha simpul. Kalau ha simpul makna lain. As-sihru bermaksud sihir. Kalau ha simpul dia jadi berjaga malam. Nampak? Sahrim ataupun sahr. Sah bukan sahri, sah. Alif lam sin ha. Ha yang simpul je. Semata kita tukar ha je dah berubah makna. Jadi topik malam ni ialah sihir yang dimasukkan dalam Quran, iaitu sihir yang menjadi satu topik yang di antaranya dosa besar yang kita kena ingat bahawasanya benda ni sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sebutan ni ialah as-sihru, sihir. Sihir. Ha pedas. Okey. Jangan sebut ha kecil sihir. Kalau sahru maksudnya berjaga malam. Baik. Tuan-tuan, kita nak sedikit baca tentang apakah muqaddimah, apakah sedikit definisi sihir ni. Okey. Sihir ni, kalau kita ikut segi definisi yang umum lah, dia merupakan satu perbuatan lah. Perbuatan yang nak menyakitkan orang. Tak? Ataupun nak mempengaruhi badan seorang, ataupun hati orang jadi terpukau. Sihir. Sihir tak? Ataupun akal orang jadi boleh gila. Ini sihir. Benda sihir ni. Secara sembunyi, secara gaib. Kalau nampak depan mata, bukan sihir. Ni benda mainan batin. Mainan ilmu hitam. Ini sihir. Okay? Saya pernah lihat satu filem lah yang dibuat oleh Cina lah. Warga Cina ni. Syarikat filem Cina. Masa tu dia mari ke Malaysia, dia create satu filem Black Magic kenapa? Sekitar tahun 50-an. Dah ada dah filem yang kita lihat orang Cina dia buat filem dan dia dah dia buat kaji selidik. Orang Melayu zaman tu memang cukup megang. Yang cukup beramal ilmu hitam ni. Black Magic ni. Pelakon dia pakai bacaan Melayu, pakai baju Melayu, pakai kain pelekat. Padahal pelakon Cina. No. Kemudian bahagian dia ada dua tim, dia sebutlah dalam filem bagaimana nak gambarkan betapa dahsyatnya zaman 40-an 50-an dulu. No. Masa tu gambar-gambar kita nampak lah bangunan-bangunan yang baru buat di KL pun tak banyak lagi. No, bangunan tu. Kereta pun masa tu kereta yang 40-an 50-an lah. No. Filem tu. Filem tu Melayu. Tak kala lagi. Nak kabarnya zaman tu dah ada lah orang Melayu yang memang mengamalkan sihir, berlakunya bagaimana sihir digunakan dengan cara yang salah. Memang salah pun sihir ni. Walaupun ada tujuan baik, tapi sebenarnya sihir ni salah. Baik. Menggunakan makhluk halus. Dan dilakukan di luar hukum alam. Maknanya dia menggunakan khidmat dipanggil apa? Alam jin sebagainya untuk mempengaruhi manusia dan juga sebagainya. Ini benda ilmu hitam. Baik. Kita baca sikit muqaddimah dia. Menurut Ibn Khaldun, kitab muqaddimah, dia kata apa?
Dia kata ilmu sihir ni ataupun tilik, tilik, ilmu sihir ataupun tilik ialah satu ilmu tentang persediaan jiwa manusia untuk mempengaruhi alam kebendaan. Sama ada tanpa bantuan atau dengan bantuan dari langit. Ini Muqaddimah Ibn Khaldun disebut. Yang pertama adalah sihir dan yang kedua adalah tilik. Menenung nasib. Kemudian tilik, dia pun buat benda sihir. Okey. Oleh kerana ilmu-ilmu ini ditolak di sisi syariat Islam kerana bahaya dan kerana di antara syarat-syaratnya ialah berpaling dari Allah. Maknanya Imam Ibn Khaldun sebut dah, makna syarat-syarat orang nak amal sihir ni memang kena buat benda pelik-pelik. Kena buat benda-benda yang melanggar syariat. Maka kitab-kitab tentangnya telah lenyap di kalangan manusia. Kecuali yang terdapat dalam kitab-kitab bangsa-bangsa purba, termasuk yang wujud sebelum Nabi Musa AS seperti bangsa Qibti dan Kaidani. Ni kita dah tahu bahawasanya zaman Fir'aun ni memang tukang sihir ni merupakan perujuk utama. Kita panggil lah kalau menteri zaman tu, media dia tukang sihir ni. Maknanya perujuk menteri yang kanan, menteri kanan, kluster kanan dia, hak tukang sihir. Tukang sihir dia akan tanya lu, hak ni baik tak? Hak ni baik tak? Maka dia akan rujuk tukang sihir. Ini gambaran betapa dahsyatnya kerjaya sihir ni. Satu kerjaya yang sangat-sangat pemerintah zaman tu pegang. Rujuk dia. Tu, hari ni pun ada juga. Tak? Tanpa disedari. Kita tak sedar zaman hari ni, zaman orang Melayu kita, orang Islam. Tak? Nak buat benda-benda rujuk orang-orang tu. Pendapat dia. Pendapat ambil benda-benda ni. Kalau nak buat ni, ambil benda ni. Tanpa sedar rupanya orang tu bagi betul-betul yang salah. Ini faham-fahaman. Kepercayaan. Tak? Benda-benda yang kita tanpa sedar, syirik. Ni benda-benda sihir ni. Baik. Jadi kita akan kupas lepas ni. Panjang lagi ni. Saya baca baru Muqaddimah. Baik. Jadi, sihir dulu ni, banyaklah. Kalau kita baca sihir-sihir dulu ni, zaman purba Mesir ni, kita lihat bahkan kisah yang panjang bagaimana itu kita akan kabar kemudian. Kisah yang berlaku di zaman Fir'aun dulu, yang mana ada tukang sihir yang tua. Tukang sihir dah tua, nak cari pelapis baru. Tak? Hingga kan dia terpaksa cari anak muda nak ganti dia. Kisah ni panjang. Saya akan cerita lepas ni. Cuma nak kabur hari ni tentang sedikit gambaran bahawasanya sihir ni telah berlaku zaman berzaman. Lama dah sangat lah. Bukan zaman Nabi Muhammad. Bukan zaman sebelum tu lagi. Baik. Baik. Ini cerita-cerita sihir. Dalam Quran, banyak ayat Quran cerita bab sihir ni. Dalam Quran, ada kisah dua malaikat. Itu malaikat Harut dan Marut yang Tuhan turunkan ke bumi ni nak uji manusia. Nak uji manusia, nak beritahu bahawasanya bahaya sihir. Tak? Malaikat ni turun, nak khabar bahaya sihir dan tunjukkan. Yang akhirnya jadi fitnah. Surah apa? Surah Al-Baqarah, ayat dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah sebut, Walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Tuan-tuan merujuk surah Al-Baqarah ayat 102. Yang bermaksud, tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya, kerana mereka lah yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Ada sihir ni termasuk dosa besar, tuan-tuan. Dosa besar yang tidak boleh diamalkan. Mungkin ada orang tak belajar boleh, tapi tak boleh amal. Tak guna. Tak? Jadi nak kabarnya, sihir ni dosa besar yang kita kena jauhi. Tak mesti belajar, tetapi kita amal. Kita berjumpa dengan orang. Berjumpa dengan orang ni, kita ambil amalan dia. Itu juga tak boleh. Bab sihir ni. Tak? Banyak benda. Tak? Contoh, kita berjumpa dengan sekian-sekian orang. Zaman ni ada. Pelaris kedai. Contoh ni. Tak? Dia kata, orang ni kata, kalau mu nak laku barang mu, letak gambar ni. Letak gambar ni. Mu nak ambil benda ni, letak kedai. Nampak? Tanpa sedar, kita nak ke molek. Rupanya kita bergantung benda-benda sihir tu. Azimat, tangkai, benda-benda ni lah. Khurafat-khurafat yang kita rujuk orang tertentu yang dia amalan sihir yang kita ambil, kita amalkan. Tanpa sedar. Ni tuan-tuan. Budaya ni kena tahu. Baik. Pada malam ni kita harap mudah-mudahan apa yang terkongsi pada malam ni dapat kita sedar bahawa benda bahaya yang Nabi sebut sebagai akbarul kabair, dosa besar. Baik.
Dalam ayat tadi disebut bahasanya syaitan yang dilaknat sama sekali tidak memiliki tujuan apapun dalam mengajar sihir kepada manusia, melainkan agar manusia ni syirik Tuhan. Tak ada tujuan lain. Syaitan ni memang kerja dia nak bagi manusia ni lara, akhirnya syirik dengan Tuhan. Kerja dia. Kalau manusia ni duk taat ke Tuhan je, tak sedar duduk dia. Dia akan buat sampai tahap manusia ikut dia, telunjuk dia. Ni sikap peranan syaitan. Dalam Quran, Allah sebut lagi ayat ni, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maksudnya apa? Sedangkan mereka berdua tidak mengajar seseorang pun. Siapa dia mereka berdua? Kisah Harut dan Marut. Kisah Tuhan turunkan malaikat ni untuk ajar cerita bab sihir, bahaya sihir. Lalu Tuhan kata, sedangkan mereka berdua tidak mengajar seseorang pun, melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk uji iman kamu. Oleh itu, janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya. Dalam pada itu, ada juga orang-orang yang mempelajari dari mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dan isterinya. Ini yang disebut dalam Quran bahawasanya Allah nak uji manusia ni dengan menceritakan bahayanya sihir, turunnya Harut dan Marut ni, nak beritahu bahawa sihir ni bahaya sampai tahap boleh cerai berai manusia. Tak? Baik. Tapi inilah problem manusia hari ni. Benda hak lagu ni lah dia cari, dia kejar. Tak? Benda hak baik tak buat. Benda-benda yang menyebabkan bahaya inilah yang dikejar manusia, yang cuba dibuat, yang akhirnya punah habis. Ini punah habis. Hingga kan Allah sebut lagi, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Dan demi sesungguhnya mereka, yakni kaum Yahudi itu, telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat kebahagiaan yang baik di akhirat. Tahu dah. Dia tahu dah. Tapi masih lagi sonok. Masih lagi kekal nak buat jahat. Nak buat tahu dah benda tu musibah besar. Tuhan laknat. Tapi masih lagi masih lagi nak cari, nak buat benda yang tak betul, yang Tuhan kata larang ni. Ni tabiat manusia ni yang nakal, yang degil ni. Walaupun tahu dah haram. Haram pun haram lah, tapi nak buat juga. Berjumpa dengan dukun. Dia anggap tak puas hati ni hilang benda. Jumpa dukun, tanya lah. Tenung nasib. Benda-benda yang larang dah, tahu dah. Tapi masih lagi dia nak cuba, tak puas hati, nak tahu kat mana hilang barang. Tak. Walhal Tuhan sebut jangan buat benda ni. Jangan jumpa dukun sebagainya. Tapi sikap manusia ni degil. Baik. Allahu Akbar. Masuk waktu isyak dah ke? Ya betul. Tak lagi. Baik. Baik, dalam Quran Tuhan sebut bahawasanya kisah dua malaikat ni, Harut dan Marut ni, yang surah yang saya baca tadi, ayat 102 ni, dia turun ni untuk menentang tukang sihir. Kisah Harut Marut turun nak tentang tukang sihir. Nak beritahu zaman tersebut sihir bahaya. Antara sihir yang diajar oleh Harut dan Marut ni ialah sihir yang boleh memisahkan suami isteri. Tujuan kedua-dua malaikat ini untuk menunjukkan betapa sihir itu menuju ke arah kekufuran. Bahayanya sihir. Cerita bahaya sihir agar bila tahu bahaya orang tinggalkan. Dan sihir memisahkan suami isteri ni telah diajar di negeri Babil. Ini cerita asal-usul di negeri Babil. Sebagaimana terdapat dalam beberapa mentera lama. Orang Mesir terkenal lah. Kalau kita tengok filem-filem. Hari ni pun gitu. Upacara-upacara yang dibuat untuk memuja Ramses, puja mumia-mumia tu, macam-macam benda yang dibuat. Kepercayaan-kepercayaan yang masih diamalkan sampai hari ni. Jadi sihir ni memisahkan suami isteri, yang diajar di Babil tu dengan menggunakan mentera lama yang tertulis dalam bahasa Sumari. Ini bahasa Sumari disebut ni. Iaitu bahasa kuno yang wujud di beberapa abad sebelum Masihi. Lama dah. Setiap Nabi,
Digunakan mukjizat. Cerita ni maknanya zaman-zaman. Bila Nabi Musa AS datang, zaman dia ni terkenal dengan sihir. Terkenal dengan sihir hebat. Nabi Musa AS dia bawa mukjizat. Zaman tu tukang sihir memang ibarat kata kalau orang boleh sihir ni memang Allah. Kerja yang dekat dengan istana. Istana boleh bagi kerja. Kalau ada sihir pandai, mari. Seolah tukang sihir ni memang kerja yang hebat. Yang mana orang istana akan puji dia. Okey, ambil. Jadi king istana. Hebat zaman tu. Jadi Nabi Musa turun dapat mukjizat tongkat dia. Tongkat dia ni boleh makan semua sihir. Bayangkan zaman tu, sihir-sihir yang berlaku zaman tu, tongkat-tongkat yang orang yang penyihir ni hanya ular kecil. Tiba-tiba ular kecil ni tali yang direka, tali yang dibaling, pintalan tali dibaling-baling jadi ular. Jadi Musa baling tongkat. Keluar ular besar makan semua tali-tali tu. Akhirnya tukang sihir, pelik ni. Ini tukang sihir ni. Akhirnya menyedarkan dia orang ni agar kembali. Akhirnya tukang sihir pun beriman dengan Tuhan. Dengan Nabi Musa AS. Gambaran bahawasanya inilah peristiwa yang dahsyat berlaku di zaman Nabi Musa AS yang menceritakan betapa dahsyatnya sihir ni, dan kita sedia maklum hari ni zaman canggih. Zaman ni orang tak guna cara tu lah. Orang guna sihir ni dalam bentuk lain. Dalam bentuk nak bagi orang tu pukau. Dia pukau orang ni, kemudian dia hasut orang ni, dia bagi orang ni gila, dia bagi orang ni ain. Banyak. Sihir ni banyak jenis, banyak nama. Ada dia panggil santau, ada dia panggil tujuh, banyak ain, benda-benda ni ada. Baik. Jadi Islam mengelarang, bahkan mengharamkan, bahkan hukumnya akbarul kabair. Sama ada kita sendiri yang buat atau kita ambil jumpa dengan orang pandai, kita ambil khidmat orang. Tak boleh. Baik. Jadi nak baca tentang sihir Melayu ni Allah banyak. Melayu ni banyak. Ada yang dia guna ilmu hitam ni, ilmu sihir ni untuk apa? Tujuan nak lindung diri dia. Hingga kan ada yang sanggup dia buat sihir ni sampai tuan-tuan bayangkan. Dia kata, Quran ni, ayat Quran. Dia ambil Quran, dia letak kat dalam bilik air, dia letak tempat kaki, dipijak. Dia ambil Quran, diikat, dia buat sebagai azimat. Benda-benda azimat. Pun sama juga. Dia kata, tak apa tangkai yang bukan tu Quran. Bayangkan Quran, walaupun Quran diikat tangkai tangan di perut, tapi dia masuk tandas. Bayangkan. Kemudian dia berpegang, dia yakin kalimah tu. Dia minta dengan Tuhan tak? Dia kata Quran kan? Nampak? Ni benda-benda yang nak bahas malam ni. Tentang bagaimana sihir ni dahsyat. Dengan macam-macam tujuan. Tak? Untuk kebal. Tak? Orang hari ni tak mau anti loot. Tembok tak makan ke? Untuk lindung diri dia. Untuk rawatan. Ataupun maknanya pengaruh. Pakai sihir ni, pakai benda-benda susuk. Diguna jampi-jampi tak? Susuk. Nak bagi pengasih. Tiup minyak-minyak. Itu antara contoh benda-benda lah. Jumpa orang ni ditiup. Pakai benda-benda untuk nampak hebat. Jadi orang nampak, ataupun pelaris kedai. Ni contoh-contoh yang berlaku di alam Melayu hari ni. Yang kita rasa macam tak ada lah. Rupanya banyak hari ni. Yang mana ramai kita hari ni tak sedar kita buat benda-benda yang dah Tuhan murka. Tuan-tuan, inilah benda-benda yang kita kena ingat. Zaman, walaupun zaman canggih, zaman orang dah kata tak amal zaman dulu, sihir dulu. Tapi zaman hari ni, sihir bentuk moden. Yang dia buat zaman hari ni. Baik. Nak tunduk orang musuh lah, nak tunduk, nak mana tujuh angin, tujuh sampai tahap orang sampai hilang pemikiran dia. Itu benda-benda bahaya sihir ni. Baik. Jadi inilah benda-benda yang kita sebut sebagai benda-benda sihir yang diamalkan, dan boleh kita kelah kepada banyak benda lah. Ada yang sihir berbentuk sihir saka lah. Ada saka diguna jin syaitan, dia bela-bela benda-benda akhir diwarisi. Ni benda sihir-sihir lah. Diguna khidmat-khidmat makhluk-makhluk halus untuk nak pergi buat benda tertentu. Meramalkan, dia buat ramalan, dia buat benda sebarang usaha-usaha menggunakan khidmat-khidmat ni. Dia anggap juga sihir. Tangkal azimat. Kemudian
menggunakan jampi mentera, kemudian dengan dia syarat-syarat tertentu lah, ayam lah, sembelih untuk ni, jumpa pokok-pokok ni. Ini benda-benda sihir yang diamalkan, yang kita kena waspada. Ada. Ini benda-benda ni. Baik. Kemudian walaupun sekiranya dia menggunakan sihir dalam bentuk rawatan, nak rawat pun, ada. Pun tak boleh juga. Nak rawat. Dia kata, dok, kita ni nak guna sihir ni untuk rawat. Boleh tak? Tak boleh. Tak. Tadi kita sebut tentang sihir tu bahaya lawan sampai tahap memisahkan suami isteri, pelari kedai. Tapi kalau untuk merawat pun banyak lagi. Ayat Quran boleh guna. Tak? Boleh guna Quran. Tapi dia guna sihir untuk merawat. Tak? Dia kata kalau kita guna sihir ni untuk kebaikan boleh. Jangan. Nak guna sihir menggunakan khadam-khadam jin semua ni untuk guna makhluk halus ni. Ni pawang-pawang ni. Tak tahu dia baca Quran ke tak? Dia baca tak habis Quran dia. Baca ayat sikit, kemudian dia kata guna Quran. Pun ada. Sama hari ni. Jadi kita kena waspada. Biar dengar je lah apa ayat yang dia baca. Kadang-kadang tu dia sengaja baca ayat tak habis. Dia sengaja baca untuk nak mengelirukan orang dengar. Tuan-tuan, inilah benda-benda yang kita kena waspada. Yang Nabi sebut, Ijtanibu sab'al mubiqat. Baik. Demikian juga mengikat perasaan. Seseorang, suami dengan isterinya adalah sihir. Selain kita kata untuk merawat, ada juga orang dia guna untuk ilmu pengasih. Dia kata, tak apa, kita guna ilmu sihir ni untuk kebaikan. Nak tundukkan suami isteri dia. Macam cerita-cerita Melayu tak. Orang perempuan nak bagi suami tak kahwin banyak. Dia buat nasi tangah lah, benda-benda yang khurafat, benda-benda sihir ni. Akhirnya kalau suami ikut je. Ni berlaku zaman, memang ada. Walaupun begitu, perasaan dia tak berbelah bahagi dengan isteri dia sebagainya. Sihir juga. Begitu juga cinta dan benci kepadanya. Nak bagi orang benci, nak bagi orang kasihkan dia dengan sihir. Baik. Juga kalimah-kalimah yang seumpamanya yang tidak diketahui maknanya, kebanyakannya adalah syirik dan sesat. Ini benda-benda yang kita kena waspada. Hukuman kepada orang yang melakukan sihir adalah dibunuh. Kerana sihir ini adalah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebabkan kekufuran. Inilah hukum dia. Kita baca secara umum lah kita ni. Baik, tentang bahayanya sihir. Baik. Oleh itu, hendaklah kita takut kepada Tuhan, dan tidak masuk dalam sesuatu benda yang merugikan dunia dan akhiratnya. Jangan kita buat benda ni. Benda-benda syirik ni, benda yang Allah Ta'ala murka. Walaupun kita dapat kat dunia ni, manfaatnya. Tak, manfaat apa? Dengan sebab kita jumpa tukang sihir, tukang tilik, dia kata, barang mu ni kat sini ni. Open kita guna, ilmu hitam. Ataupun kita guna khidmat bomo, yang menggunakan khadam, yang macam mana sebagainya. Akhirnya, kita lupa bahawasanya bila jumpa dengan kita minta selain Tuhan tu, kita dah buat apa? Tak? Minta selain Allah Ta'ala. Sedangkan kita baca setiap hari baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi baca saja. Kat mulut kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi amalan kita kat luar sebaliknya. Kat luar kita minta dengan bomo, minta tolong dengan orang lain. Inilah. Sedangkan kita sebutlah sembahyang lagu lain sebagainya. Baik. Jadi Nabi sebutlah hadis yang lain, haddas sahir bis saif. Berat ni. Hukuman bagi orang yang suka sihir ni adalah dipenggal dengan pedang. Ni berat hukuman dia. Baik. Baik. Kemudian kita baca hadis yang lain menyebut bahawasanya Bajalah bin Adawah berkata, Atana kitab Umar qabla mautihi bisanatin yaqul uqtulu kullu sahir. Surat Umar radhiyallahu anhu datang kepada kami setahun sebelum wafatnya. Yang isinya dia kata, hendaklah kalian bunuh setiap tukang sihir. Pernah Sayyidina Umar mengeluarkan arahan agar kamu bunuh semua tukang sihir zaman tu. Ada. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Salasatun la yadkhuluna al-jannah mudmin khamar wa qati'ur rahim wa musaddiqun bis-sihr. Apa maksud dia? Nabi kata 3 golongan yang tidak akan masuk syurga. Apa dia? Yang pertama pencandu ataupun orang yang ketagih arak. Ni tak masuk syurga. Kalau dia bertaubat, dia minta ampun,
ada peluang dia akan masuk syurga balik. Tapi orang yang Nabi sebut ni, orang yang tak bertaubat langsung. Tak? Kalau dia ni ketagih arak sampai mati tak taubat, memang tak masuk syurga lah. Tak? Yang kedua, waqati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim. Kedua, maknanya dia ni sengaja memutuskan hubungan. Mau ayah pisahkan anak-anak sebagainya. Ini jangan kita buat. Jangan tergolong orang yang demikian. Yang tiga ni. Yang ketiga Nabi sebut, dan orang yang percaya sihir. Nabi sebut percaya sihir. Bukan amal sihir, percaya sihir. Wa musaddiqun bisihri. Orang yang percaya sihir. Hari ni tak, saya pun nak tahu nak khabar tak hati. Kita orang Melayu ni, kalau ada orang buat pelik-pelik, dukun-dukun pegang buah nyo, ambil teropong tengok, Allah, sampai tahap jadi benda viral. Pakat rujuk tanya dia, sampai takut dia. Sampai ada orang nak igat orang macam ni tak berani. Aku igat, aku tangkapkan, jadi bimbang sampai tahap tu. Sedangkan kita kena ingat, tidak ada kuasa kat bumi ni melainkan Allah tak izin, tak izin. Ni sampai tahap takut nak jumpa orang ni, takut nak ambil tindakan. Sebab apa? Takut orang ni buat sihir sebagainya. Dan kita kena ingat, sihir ni takkan berlaku, takkan berjaya tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ada ruqyah kita. Kita ada penindih, kena ada. Setiap manusia, setiap orang mukmin kena ada perisai, kena amal zikir-zikir, kena ada maksurat harian, pagi petang. Barulah kita ni orang nak tuju, orang nak hantar benda-benda, ada penangkis dia, ada benteng yang kita boleh hindari. Ni benda-benda ni kena ada. Ni tak kena ada amalan yang kita kena buat. Baik. Tuan-tuan, Nabi sebut orang yang percaya sihir. Percaya sihir. Tak amal pun, percaya je. Mai khabar, oi, mu ni kena buat gini. Bahaya ni. Kalau tak buat gini ni. Memang benda-benda ni dah menjadi tradisi manusia sejak lama. Dah. Nak buat kenduri pun tanya orang-orang tertentu. Kalau buat sekian hari, kalau buat hari ni confirm bahagia. Maknanya ada kepercayaan tertentu yang dia buat. Patutlah sehari-hari tu sampai 5-6 kenduri. Rupanya ada kepercayaan tertentu sekian-sekian hari tersebut. Wallahualam. Benda ni lah yang kita kena ingat. Kalau percaya kepada tilikan, percaya kepada terunun nasib, benda-benda ni, percaya benda tu, Nabi sebut orang yang percaya dengan sihir ni juga di antara orang yang tidak masuk syurga. Wal'iyyazubillah. Baik. Kemudian daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad yang marfu' disebut innar ruqa wat tamaimu wat tiwalatu syirkun. Apa maksudnya? Nabi sebut jampi-jampi, ruqyah ni, ruqyah ni ada yang dibolehkan. Apa dia? Ruqyah dengan Quran. Ruqyah bil Quran boleh. Baca Quran. Kemudian kita minta dengan Tuhan. Bahkan pernah berlaku kisah. Saya nak tutup kisah ni. Berlaku zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi ada beberapa orang sahabat yang mana dalam musafir balik ke Madinah. Bila malam dia pun nak singgah di sebuah kampung. Lalu kampung tu tak mengizinkan orang luar masuk. Mungkin bukan sebab PKPD dah, bukan. Tak kenal. Lalu sahabat ni pun terpaksa duduk di luar kampung untuk berteduh. Orang Arab nak jalan jauh, nak singgah, kena di tempat yang ada oasis, ada pokok, ada rumah-rumah, tapi terpaksa duduk di luar kampung, tempat berteduh untuk rehat. Tak ada benda masuk kampung tu. Tiba-tiba, nak jadi kisahnya, malam tu berlakulah orang yang ada penyakit kerasukan. Ada satu penghuni kampung tu sakit. Lalu tak ada arah dah. Habislah. Tok penghulu kampung tu pun habis ikhtiar, tak boleh nak buat lah. Akhirnya dia minta bantuan dengan sahabat Nabi kat luar ni. Lalu sahabat ni pun gilah tengok. Dan sahabat ni hanya baca Fatihah. Baca Fatihah, ambil air, bagi minum, kemudian renjis. Akhirnya perempuan ni, orang yang sakit ni, sembuh, hilang, sihat. Lalu bila mana sihat, orang kampung tu pun pelawalah semua sahabat duduk kampung tu, raikan dia sebagai tetamu VIP lah. Sebab apa? Berjaya pulihkan orang kampung yang sakit tu. Esoknya nak balik, dia bagi hadiah kambing pula dah bagi jamu. Memang VIP nak dijamu sampai tahap meraikan. Bila mana dapat
hadiah ni, sahabat ni jadi jangan, boleh ambil lah hadiah ni. Jadi timbul kemuskilan. Dia rasa bersalah. Balik Madinah jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, kami ni, sensikan kami ni, ringkas cerita, maknanya kami dapat upah ni dengan sebab kami ruqyah. Baca Fatihah, akhirnya sembuh orang ni. Kata Nabi, ada lagi tak kambing? Aku nak seekor. Maknanya boleh lah. Maknanya boleh ambil upah. Akhirnya sahabat berlega lah. Maknanya kita kena ingat, ruqyah bil Quran dibolehkan. Jangan ruqyah bil kalimat dengan benda lain. Jangan kita ruqyah jampi mentera yang tak boleh. Kalau Quran, tak apa. Tak. Quran pun kalau kita ambil Quran, kita mempergunakan dia. Tak. Macam kita ambil Quran, kita buat tangkap azimat. Yang tu tak boleh pula. Tapi Quran ni bacaan boleh. Ada orang buat tulis Quran di mangkuk, dia siram dengan air, minum, itu tak apa. Dia kata mudah-mudahan dengan ikhtiar ditulis di za'faran. Memang ada ulama buat. Tulis za'faran, dia ambil air Zam-Zam, direnehkan za'faran, diminum. Itu boleh. Tapi kalau mempergunakan Quran untuk tangkai, tak boleh. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada perbahasan akan datang. Sebab sihir ni terlalu banyak perbahasan dia, agak terlalu luas. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada seri yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa waspada diri agar kita tak terjebak dengan benda-benda yang bersifat khurafat, syirik dan sebagainya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ada soalan tanya. Kalau kita diuji tu, maknanya Tuhan sayang. Betul. Memanglah. Setiap ujian ni nak melihat sejauh mana kecintaan kita, sejauh mana iman kita kepada Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah kita tangguh dulu pada siri ni pada akan datang. Allahu'alam.